Rasulullah SAW. Biarpun ia muncul dalam keadaan yang kontroversi, tetapi sebenar-benarnya itulah perjuangan dan itulah sebenar-benarnya satu risalah yang murni yang perlu kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Garapan daripada para ulama yang berada di Perlis, termasuk juga dengan sokongan dan dukungan daripada institusi raja, termasuk juga institusi menteri besarnya, yang berzaman dahulu telah pun menjamin keberterusan dan keberkekalan pegangan yang sedia ada di negeri Perlis ini, ataupun sudah dikenali dengan Darus Sunnahnya itu. Sidang jemaah sekalian ataupun para hadirin-hadirat yang dimuliakan, walaupun kita melihat dia agak unik dan agak pelik, tetapi sebenar-benarnya itulah originalnya, itulah keasliannya. Itulah yang sewajarnya menjadi model untuk kita melihat suasana dan fenomena yang asal dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafun as-salih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak syak lagi bahawa ulama dan umara perlu berada pada satu ruh dan semangat nasihat menasihati, membantu antara satu sama lain. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Kami pun bertanya, apakah nasihat itu untuk siapa? Maka jawab Rasulullah, untuk Allah dan untuk kitab Allah dan untuk Rasul Allah dan untuk para pemimpin umat Islam, termasuklah juga para rakyat sekalian umat Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah sekalian, sebab itulah perlu kita mengambil peranan untuk sama-sama kita menjaga dan memelihara, iaitu tugas yang paling utama sekali setelah seseorang itu mendapat kuasa dan juga mendapat limpahan ilmu Allah. Allah telah menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka yang Allah bagi kuasa jadi para penguasa, mereka yang juga Allah bagikan ilmu, mereka akan tegakkan yang paling tunjang dan paling asas sekali, iaitu as-salah. Mereka akan menegakkan salah. Wa atu zakah, mereka akan mengimarahkan dan melaksanakan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah munkar. Dan bagi Allah jugalah kembali segala urusan. Mesyuarat Majlis Agama Islam di Perlis baru-baru ni, kita berhasrat agar bukan sekadar agihan dan juga penyerahan zakat itu hanya diurus takbir oleh kaki tangan MAI, tetapi kalau boleh ahli-ahli MAI, ahli-ahli Majlis Agama Islam diturun kepada sekali. Tengok sendiri bagaimana agihan itu disampaikan kepada asnaf, dan cantiknya boleh pula dapat dilibatkan oleh masyarakat, dapat pula ahli-ahli MAI yang terdiri daripada Sahib Samahah, Datuk Mursyid Diraja, termasuk juga mantan Mufti Sahib Samahah Dr. Asri, Datuk Asri, dan seumpamanya dapat dilibatkan untuk mengimarahkan dan dapat merancangkan lagi majlis yang melibatkan MAI dengan masyarakat ini dalam usaha untuk memasyarakatkan MAI. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selari dengan tanggungjawab ulama, maka tanggungjawab untuk mengingatkan dan memberi nasihat ataupun memberikan bimbingan, menunjukkan bahawasanya ulama tidak boleh berdiam, tidak boleh kaku, dan tidak boleh menjadi senyap dan tidak bergerak dan proaktif. Suara ulama senantiasa ditunggu sebenarnya dan diperhatikan oleh masyarakat Islam yang cintakan agama. Siapakah lagi yang akan memberikan petunjuk dan ajar melainkan para ulama? Dan tentulah untuk melaraskan dan melancarkan sebarang urusan kuasa perlu berada di tangan para penguasanya. Dengan garapan para ulama yang memberi bimbingan kepada para penguasa,
Moga-moga ia akan menjadi resipi dan menu yang terbaik yang akan menjayakan negeri dan juga negara yang tercinta ini. Mengakhiri ucapan yang saya kira sudah berada pada penghujungnya, saya menyeru kepada sekalian jemaah dan juga tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita gemblengkan tenaga, bersatu dan berpadu agar ulama dapat berperanan bersama-sama dengan para al-umara atas tema raja ditaati, rakyat dan umat dirahmati, akhirnya membuahkan negeri ini terus dipuji dan disanjungi, meraih juga berkat daripada yang maha kuasa, yaitu Ilahi. Percayalah bahawa tanggungjawab membangunkan negeri dan negara bukan hanya terletak pada pemerintah, tetapi penglibatan semua pihak, terutama sekali para ulama, ahli-ahli sarjana, orang-orang yang mahir dalam bidang keilmuan, agar dapat membangunkan negeri ini, dan yang paling utama sekali untuk kembali berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, berpaksikan kitab Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rujukan, dan juga kembali kita kepada Al-Quran dan hadis. Itulah sahaja yang akan menjaga kesejahteraan dan keamanan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kalau sekiranya kamu berselisih paham dan berbantah-bantah dalam satu perkara, maka kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka yang demikian itu lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah wa salaka tariqahu wa istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih Tuan Pengerusi Dr. kita, sahabat saya, panel saya, Dr. Nizam. Yang berbahagia Datuk Awan Serian Ketua Pengarah DBP, Datuk Abu Bakar Ahmad Ali Majlis, Lembaga Encik Khalid dan juga Zubaidi Abbas, Dewan Bahasa, Ustaz, semua ahli-ahli jawatan kuasa penganjuran seminar daripada Dewan Bahasa dan Kerajaan Negeri Perlis, dan semua hadirin hadirat
pegawai kaki tangan daripada kerajaan negeri dan persekutuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita berada bersama-sama di Dewan Warisan untuk mengikuti satu perbincangan, satu wacana majalah Tamadun Islam yang bertema ulama dan umara. Pertama-tama saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada penganjur yang telah memberi peluang dan juga ruang kepada saya untuk berkongsi di dalam majlis yang mulia ini. Tanpa kepercayaan telah diberikan dan ruang yang telah disediakan, maka saya tidak akan ada peluang untuk memberi pandangan walaupun hanya sedikit. Yang kedua, saya terima kasih kepada semua yang hadir yang telah memenuhi ruang Dewan ini, dan sama-sama kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya nak betul sikit apa yang telah disebut oleh pengurusi tadi. Saya ni tidak masuk dalam bab umara sebab tak ada jawatan dalam apa-apa, cuma jawatan ahli Dewan Negara saya yang tidak mentadbir secara khusus negara, hanya beri pendapat. Jadi tidak jadi menteri, timbalan menteri, apalagi jawatan-jawatan yang penting dan besar. Tak ada, cuma ahli musyawarah. Tapi itulah yang dapat, yang ada. Tuan-tuan sekalian, tajuk yang telah dipilih ini adalah merupakan tajuk kehidupan masyarakat. Ia menyentuh langsung kehidupan masyarakat dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Dan apabila kita bercakap tentang pentadbiran, maka setiap insan yang wujud di dunia ini, mereka tidak dapat lari daripada mentadbir dan ditadbir. Tidak dapat lari daripada memimpin dan dipimpin. Hatta masyarakat yang awal, yang tidak mempunyai pengetahuan pun tidak dapat memisahkan diri mereka dari memimpin dan memimpin. Dan hal ini yang kita sebut umara. Kemudian ulama ialah golongan yang mempunyai otoriti di dalam ilmu. Kerana itulah tuan-tuan, apabila kita membincangkan persoalan ini, maka mari kita bincang di samping yang telah disebut oleh sahabat saya tadi, doktor tadi, kita bincang, kita lihat dari perspektif Islam. Sebab kita orang Islam. Dan saya yakin semua ni kita adalah yang menganut Islam dan berpegang kepada Islam. Asasnya tuan-tuan, alam ini seluruhnya, alam seluruhnya, dari yang kita faham dan yang kita tak faham, yang kita kenal dan yang kita tak tahu, dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, adalah dicipta oleh Allah dan dimiliki olehnya. Dan Allah mencipta alam ini tidak berkongsi dengan sesiapa pun, dan sesiapa pun tidak dapat meniru apa yang Allah Subhanahu wa taala buat. Dalam hubungan ini Allah menyebut lillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah jua apa yang ada di langit dan di bumi. Semua alam yang ada ini adalah milik Allah, kerana Dia adalah pencipta yang berhak memiliki. Yang kedua, kita adalah salah satu daripada makhluk Allah yang banyak-banyak, yang dicipta dan diatur susun ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh lari dari kehendak Allah walau sedikit. Kerana itu, hidup kita, mati kita, sehat kita, sakit kita, segar kita, atau sebaliknya, adalah pemberian dan anugerah Allah